Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zohari. Kita nak share dengan korang, kita review sikit lah buku e-book yang saya bagi hari tu, supaya korang nampak sikit lah apa yang saya cuba nak sampaikan melalui e-book tu. So, berkaitan COVID-19, hari ni dah jadi semakin tough. Ramai orang dah kena, 600 lebih tak silap saya, 600 lebih, dan dah ada 2 kematian. But aktiviti kita kena teruskan lah, sebab kita sebagai sales people ataupun business owner, siapa yang berbisnes ataupun siapa yang investor ke, korang mesti ada extra plan ataupun plan B, plan C, plan D untuk survive. Okay, yang paling penting adalah untuk survive. So kita akan review buku tu kejap lagi. And sebelum kita start, saya nak share satu quote. Yang ni, quote ni bukan daripada saya lah, daripada mana saya tak pasti, saya lupa lah, saya ambil ya. So, tough time won't last, tough people do. Okay, keadaan susah ni, dia insyaAllah dia akan jadi baik semula. So dia tak akan bertahan lama dengan susah je. Tapi orang yang tough, siapa yang boleh bertahan, insyaAllah dia boleh bertahan pada tahun-tahun akan datang lah. Okay, so sebagaimana yang korang tahu, pada tahun 2008 ke 2010, Lehman Brothers kan ada masalah. So kalau kita tengok time tu, orang-orang yang perform, real estate agent yang perform, terutama dekat US dengan London. So agent-agent yang perform lahir time selepas krisis. So 2008 ada subprime crisis, 2010 ada real estate agent yang top dilahirkan. Ya Allah, kucing aku ni, sorry lah. So tu sebab saya selalu inform dekat orang yang agent baru, sekarang ni memang tough, tapi kalau korang boleh survive sekarang, insyaAllah korang boleh survive selepas tahun ini. Okay, tapi time sekarang ni memang tengah susah, tapi apa nak kena buat, takkan nak berkurung je kan, macam beruang semalam kan. So ni saya sambung pasal beruang semalam, takkan nak pasal beruang semalam je kita defend, duduk, berkurung kan. So apa aktiviti kita? So that's why saya sediakan buku tu untuk sebagai panduan untuk korang semua. Okay, alright, so buku ni, Get Ready 90 Days, adalah buku kedua yang korang kena baca. So buku yang pertama yang korang kena baca adalah buku ini. Okay, cuba tengok je buku ni. So siapa ejah tanam baru, saya ada bagi link kat korang, kalau korang baca lah. Untuk live sebelum ni, saya ada bagi link juga kat korang, benda-benda yang korang kena baca. Okay, so pertama sekali adalah saya letak penafian lah. Biasalah penafian ni kan. Okay, so sebagai panduan semata-mata untuk ejen. Okay, so keputusan dan tindakan korang ni atas korang sendirilah. So saya harap dengan adanya e-book ni boleh bantu korang. So kalau ada soalan, bagi tahu, saya akan jawab, insyaAllah. Ya Allah. Okay, so yang pertama sebagai ejen tanah baru, benda yang korang kena ada adalah korang kena ada mindset, skill set yang tu set yang mantap lah. So mindset ni macam ni. Mindset yang betul, normally kalau korang pernah baca buku Simon Sinek, Start With Why kan, so dia selalu cakap start with an end in mind. Okay, start with an end in mind. Apa yang korang start ni, korang dah nampak dah hujung korang nak pergi ke mana. So sebagai contoh, korang sekarang ke KL, korang nak pergi ke JB. So korang dah tahulah korang nak naik kereta apa, korang nak bawa kereta apa, berapa orang yang dalam kereta tu, tayar apa nak pakai. Okay, windscreen minyak hitam macam mana, okey ke tak, windscreen okey ke tak, tingkap semua okey ke tak, so tak cenggok okey ke tak, cukup ke tak nak sampai ke JB kan. So korang dah tahu siap-siap awal-awal. JB tu korang dah tahu dah rupa hotel yang korang nak pergi tu, tempat menginap tu macam mana, apa ada dekat sana, korang patut dah study dah. So start something with an end in mind. So end in mind kita apa? Apa yang korang nak time umur korang 50, 60 nanti? Takkan nak selama-lama jadi salesman. So macam saya inform, kejayaan ejen tanah ni adalah kejayaan yang paling cepat anda boleh dapat komisen, dan komisen ni sangat besar. So berbanding dengan benda-benda lain lah. Benda-benda lain tu sebagai contoh, kalau korang jual insurans, unit trust, dia kecil lah kan. So property ni, untuk orang yang beli rumah 300,000 tu sangat ramai.
dan komisen dia besar. So that's why saya katakan bidang agent yang paling besar dia punya komisen margin dia adalah real estate agent. So that's why saya sarankan korang buat betul-betul bila jadi ejen tanah ni. Tapi dalam keadaannya sekarang, ketika semua orang tengah berjaga-jaga, so memanglah semua berjaga-jaga, tapi apa yang aktiviti korang kat belakang yang korang kena buat. So mesti ada aktiviti-aktiviti juga. Bila once market okay, insya-Allah korang akan terus boom dengan laju. Okay. So dalam ni saya ada cerita tentang 7W1H. Okay, sebagai contoh, korang nak 15,000 sebulan. So, kenapa korang kena 15,000 sebulan? Nak buat apa? Nak bayar hutang ke? Nak bawa family pergi mana-mana ke? Okay. So, apa yang korang nak buat? Okay, saya cerita pasal what. Apa yang korang nak buat untuk 15,000 ni? Okay, siapa yang patut korang jumpa? Berapa banyak yang korang kena jumpa? Okay. Cari kerja siapa yang sesuai dengan anda. Siapa yang ingin bernetwork. Okay. Korang akan tahu siapa yang korang akan bernetwork untuk capai income ni, bila korang nak capai 15,000 ni. So saya bagi mengikut buku yang saya bagi tahu korang ni, so korang kena capai lebih kurang dalam masa 90 hari lah. KPI kita 90 hari. Tapi disebabkan COVID ni, saya tak nafikan kemungkinan besar korang akan terdelay sasaran kita selama 90 hari ni. Saya tak dapat e-book lagi. Kejap lagi dekat habis kita punya sharing ni, saya akan share link kat korang For whom? Untuk siapa korang nak capai 15,000 ni? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, mak ayah, okay, pastikan jelas. So where, area mana nak cover? So sebagaimana yang saya inform, yang saya bagi task dengan korang tu, selain daripada 100 nama yang saya suruh korang senaraikan hari tu, korang juga kena tahu where, area mana yang korang nak cover. Sebagai contoh, katakanlah korang duduk di Shah Alam. So area mana nak cover? Kawasan mana? Section berapa? So di mana korang kena bernetwork dengan orang Shah Alam macam mana? Dekat surau apa? Dekat surau ke? Persatu penduduk ke, cikgu-cikgu kat situ ke, okay. Sekarang perintah berkurung, janganlah buat kan. So macam mana korang nak link dengan orang kat sana adalah dengan pergi ke marketplace, persatuan penduduk. So itu adalah salah satu cara macam mana korang bernetwork. So bernetwork tak semestinya secara online, secara offline, bernetwork juga boleh secara offline, okay. So seperti mana saya inform sebelum ni, your network is your net worth, your relationship is currency. So berapa besar network anda, itulah korang punya net worth. Dan berapa rapat dengan seseorang tu, okay, contohnya your relationship is a currency. Lagi rapat korang dengan orang tu, lagi dia trust, lagi banyak dia bagi referral kat korang. Alright, so that's why pentingnya, okay, untuk korang tahu area mana nak cover. Sebab seboleh-bolehnya ejen baru, ejen tanah baru, saya nak korang jaga cost which means minyak, tool semua kan. Sebab korang baru, start small think big kan, yang saya inform hari tu, start small think big. So korang start small dulu, cover area yang kalau boleh dekat dengan kawasan rumah korang. Alright, so kejap lagi saya akan ceritakan macam mana korang dapat listing. So sebenarnya jadi ejen tanah ni, sebenarnya korang menjual diri, menjual servis tau. Jual diri tu maksudnya jual korang punya expertise. Okay, expertise korang dengan cara menjual rumah. Tapi ejen tanah baru, apakah ayat yang kita nak bagi dekat owner yang nampak kita ni macam dah lama ataupun nampak macam kita ni profesional? So dekat hujung live ni saya akan share kat korang apa ayat-ayat sales script yang korang boleh gunakan dan korang boleh tulis sebagai note supaya owner-owner ni nampak korang ni ejen yang profesional. Okay, walaupun korang baru seminggu, baru sehari start. Alright. So, yang terakhir sekali, H. Okay, bagaimana nak buat dengan kapasiti yang anda ada. Sebagai contoh, kapasiti tu, kalau korang ada motor, start dengan motor dulu. Tak payah kecoh nak beli kereta dulu. Relax dulu. So, kalau tak ada apa-apa, apa yang korang ada? Smartphone. Start dengan smartphone dulu. Macam mana dapat leads? Macam mana dapat buyer? Okay, so macam saya share hari tu 5M 1T. So korang start dengan apa yang ada dulu. So start dengan apa yang ada dulu, and then from time to time increase korang punya budget capacity tu from time to time. Of course, bila nak berkembang kita perlukan budget untuk marketing and so on. Saya tak nafikan. But awal-awal kalau tengah tak ada apa-apa, start small dulu. Start small dulu. Dapatkan listing rumah nak jual, bernetwork dengan ejen-ejen senior, minta tolong diorang jualkan. Persoalannya adalah macam mana korang nak dapatkan listing tu. Okay, fokus kepada list yang nak jual rumah. Fokus untuk mencari owner yang nak jual rumah lah. Jangan fokus untuk pegang buyer. Sebab, okay, sebab ni macam ni. Buyer, kita tak tahu dia suka rumah mana. Okay, kadang-kadang dia nak rumah A, lepas tu dah bawa A, dia nak rumah B, kadang-kadang nak rumah C, kadang-kadang rumah D. So, diorang ni tak tahu mana satu yang diorang suka. Tapi kalau owner, okay, confirm dia nak jual rumah tu. Okay, that's why saya selalu suggest kalau ejen tanah baru, cuba fokus lebih kepada owner.
buyer bukan jangan layan langsung, tapi from time saya tak nak korang buang masa sebab saya nak korang laju untuk jual. So the best way adalah dengan pegang owner. Okay, so itu yang tentang mindset. Yang kedua tentang skill set. Okay, so skill set ni apa skill yang korang perlu ada, okay, sebagai perundingan tanah. So senang cerita, kita ni kerja kita adalah negotiator. So negotiator, kerja kita negotiate lah, nama pun negotiator kan. So kerja kita negotiate. Negotiate apa? Negotiate untuk owner lantik kita sebagai ejar tanah yang pertama. Negotiate owner untuk bayar kita fees 3% plus SST 318. Jangan nego, saya tak suka kalau korang tabur harga. Yang ketiga, macam mana nak nego dengan owner untuk jual harga mengikut apa yang korang senang jual. Okay, apa, bukan ikut pasaran semata-mata, but apa demand semasa yang boleh meet the current demand. Alright, so itu berkaitan dengan owner. Untuk buyer pula, korang kena pandai negotiate macam mana nak naikkan bajet buyer supaya bajet buyer ni meet expectation owner. So kerja kita adalah negotiate, turunkan harga owner, naikkan bajet buyer. So benda ni memang korang kena pandai sales script, ataupun korang kena power korang punya sales script, dan korang kena mengayat lah, nama pun negotiate. So kerja kita ni sebenarnya memang mengayat je, untuk owner turunkan harga dan buyer untuk naikkan dia punya bajet. Alright, so kerja kita tu je, simple. Jangan fikir complicated sangat kerja ejar tanah ni. Kerja kita negotiator, negotiate owner untuk turun harga, negotiate buyer untuk naikkan bajet. Itu je. Okay, so skill yang lain adalah bernetwork. Bernetwork ni macam ni, skill macam mana korang nak bernetwork, macam mana korang skill untuk dapatkan referral. Sebagai contoh, macam mana korang nak bagi tahu saudara mara korang, family member, kawan-kawan yang korang ni ejar tanah, dan macam mana korang nak buatkan diorang ni refer kepada kawan diorang, kepada networking diorang untuk jualkan rumah diorang melalui korang. Okay, so macam mana? So ini skill bernetwork. Benda ni sebenarnya melibatkan banyak soft skill. Sebab kalau benda yang technical, ataupun facts fundamental, benda tu orang boleh baca, dan kita ada team lawyer, banker yang boleh explain. So tak ada masalah. So nanti saya akan bagi skrip kat korang, apa skrip sebagai ejar tanah baru, hujung sekali apa skrip sebagai ejar tanah baru yang korang boleh gunakan supaya korang nampak profesional dan nampak macam ada experience walaupun tak ada. Okay, so seterusnya toolset. Okay, seterusnya toolset. Toolset yang paling mudah adalah telefon lah. Macam mana nak guna telefon, susun database, marketing, apa semua. Kejap lagi saya akan share dengan korang juga macam mana saya susun saya punya database melalui Trello. So korang boleh cuba dapatkan format tu dan korang implement dekat Trello korang. Kejap lagi saya akan share. Okay, so toolset untuk networking dan skill gunakan kamera lah, cara nak ambil gambar, so semua ada dalam ni. So untuk menjawab soalan korang yang dalam Telegram tu, sebenarnya benda ni dah ada dalam buku dah, so kena baca je lah kan. So nampaklah ramai yang tak baca lagi. Okay, so untuk dapat 5 figure sebulan ni tak mustahil. Yang pertama, leads. Okay, so korang baca, saya review je. Selepas ni, yang paling penting adalah saya nak bagi korang sales script macam mana nak nampakkan korang ni dekat depan owner nampak profesional. So nampak profesional dan nampak macam ada pengalaman lah. Alright, saya cerita pasal branding, referral, okay, dan strategi 3 follow up, follow back, follow through. So korang baca pasal benda ni. So saya nak skip secepat mungkin, kita live ni kali ni tak lama lah. Okay, so sekarang ni memanglah kita tak boleh buat 15 appointment seminggu. Okay, so misi korang selepas ni adalah, selepas semua ni selesai, okay, selepas semua selesai, insyaAllah, semoga COVID ni selesai. Bila COVID ni nanti dah settle dan kita dah boleh buat kerja seperti biasa semula, saya nak korang terus agresif dengan pergi 15 appointment seminggu. Okay, sekarang ni memanglah tak boleh, tapi selepas ni selesai, letak target 15 appointment seminggu. Dan 15 ni adalah appointment yang telah ditapis. Okay, awal-awal nampak 15 ni macam okay kan, sebenarnya susah nampak 15 ni. Okay, 15. So itu KPI korang yang pertama. InsyaAllah 3 bulan korang
committed buat 15 appointment seminggu selama 3 bulan berturut-turut, insyaAllah bulan keempat korang 5 figure. Mungkin lebih. Okay? So, ni saya review buku ini dulu sebelum saya bagi saya skrip. Alright? Dan korang kena pantas lah buat. So, power team, tak ada masalah. Yang ni, saya tak nak highlight sangat. Okay. Yang ni penting. Struktur kos seorang perunding hartanah. Alright. So, ini adalah struktur kos seorang perunding hartanah yang korang kena tahu. Saya kira ramai tak baca ni, buku ni. Tapi, yelah saya explain secara detail. So, formula untuk jualan adalah S sales P times Q. Price ni berapa jumlah price. Price ni senang cerita lah. Commission yang korang dapat per unit. Okay, kalau korang jual satu rumah, 5,000 commission korang average. So, itulah 5,000 lah. So, times Q. Berapa unit jualan hartanah yang korang jual. So, sales bersamaan dengan P times Q. Okay, kos langsung yang menyumbang pada sale, kos untuk mendapatkan listing. Okay, dapat hasil, tolak expenses yang korang gunakan untuk jual rumah tu, marketing and so on, dan pembelajaran peribadi. Okay, so ini adalah cost structure. So, macam mana nak tahu berapa jumlah sales yang korang perlukan? Okay, berapa hasil jualan yang korang perlukan? Macam mana nak tahu? Senang cerita macam ni. Korang senaraikan semua perbelanjaan korang. Rumah, kereta, okay, personal loan, lain-lain lah. Komitmen anak-anak, isteri, mak ayah. Okay, korang senaraikan yang ni dulu. Letak amount dia berapa. Kemudian, kalau ejen hartanah baru, cuba letak bajet serendah yang mungkin untuk marketing. And then fokus untuk dapatkan listing lebih. So, lepas korang dah kira daripada bawah ke sini, barulah korang dapat figure berapa yang korang perlukan sebenarnya untuk survive. Survive ni adalah break even lah. Which is, korang punya expenses sama dengan apa yang korang dapat. Okay, korang punya hasil sama dengan apa yang korang spend. So, itu adalah break even point korang. So, benda ni sangat penting supaya korang tak panik lah bila apa-apa berlaku. Okay. So, nak bayar rumah semua tu, kalau ngam-ngam, tak apa. Jangan negatif. Negatif sakit lah. Utamakan kos untuk dapatkan listing. Berbanding korang spend listing orang, tapi tak ada hasil. So, that's why saya selalu katakan, untuk orang baru, okay, untuk orang baru terutama yang tak banyak duit, fokus on dapatkan listing. Sebab ejen-ejen hartanah yang senior ni, diorang suka dapat listing. Sebab terutama listing korang best. So, dapatkanlah listing yang best. Lepas tu bernetwork dengan ejen senior ni supaya diorang boleh jualkan listing orang. Yang barunya faham kan listing tu apa kan? Listing tu rumah yang nak dijual lah. Okay. So, macam tu korang nak tahu berapa minimum target jualan korang. That's why saya letak dekat topik 3 ni, struktur kos seorang perunding hartanah. Okay. Jangan lupa kira. Kira elok dan letakkan KPI. Orang yang tak ada KPI ni, itulah. Kita ada sasaran kan, apa dia nak kejar. Okay. So, yang ni saya ada cerita lebih detail dalam tu. Tak adalah detail sangat. So, korang boleh baca. Dan cara kiraan sebenarnya, bukan macam ni. Yang ni, saya ubah sikit mengikut kesesuaian seorang rent. Okay. Kalau ikutkan struktur sebenar kos saya, siapa yang ambil accounting, bukan macam ni. Lain. So, saya buat ni, saya adjust sikit mengikut kesesuaian korang. Okay. So, nanti ada pula yang orang belajar accountant kan, kata, apa ni tak betul kan? So, saya cakap awal lah. Benda ni saya adjust mengikut kesesuaian korang. Okay. So, make sure setiap RM yang korang belanja, berapa hasil yang korang dapat. Make sure. Okay. So, semua saya ada cerita dalam benda ni. Dan topik keempat saya cerita pasal exit plan, plan pencen, dekat Maxson. Untuk sini saya ada cerita lebih lah. So, multiple revenue stream. Semua saya ada cerita dalam ni. Pecahkan 4 revenue stream. Active, passive, project, leverage. So, pendapatan ni korang kena rangka. Okay. Korang kena ada sasaran lah. Bulan depan dapat berapa, quarter 1 berapa, quarter 2 berapa. Lepas tu kalau tak sampai sasaran, apa nak kena buat. Untuk live sebelum ni saya ada cerita pasal format tu. So, korang boleh tengok balik format tu. Terutama especially yang sini lah. Kalau bagi yang ejen baru ni, takut korang overload. Okay, takut korang overload, nanti korang terlalu banyak dan korang tak boleh adapt. So, saya bagi pada ejen sini lah. Make sure buat lah. Takkanlah nak macam tu je kan. So, lepas tu takut nanti korang down.
Dan sebab apa eja tanah baru ni pecut korang dan korang ketinggalan. So korang pula belajar dengan orang, takut korang down. Okay, so ini berkaitan dengan e-book yang saya nak share kat korang. Lepas tu untuk buku yang ni Get Ready ni, Allah, untuk buku yang Get Ready ni, Get Ready 90 Days ni, saya bagi kepada eja tanah baru juga. Okay, sambungan kepada buku yang tadi. Okay, so dalam ni juga ada disclaimer, saya bagi feedback petua apa semua tu, and then proses jual beli. Okay, disclaimer, saya bagi jangan start dengan feedback lah, no complaint, blaming, excuses, guarantee. So proses jual beli korang kena mantapkan. Okay, so yang ni baca sendiri lah, proses jual beli ni baca sendiri. Dan saya nak cerita kat korang, nanti saya akan bagi link YouTube proses jual beli macam mana saya explain dekat owner, untuk dapatkan eksklusif ataupun untuk dapatkan listing. Okay, so benda ni yang paling penting, proses jual beli. Selain daripada ni, cara korang negotiate dengan owner je, dengan buyer. So saya akan bagi skrip lah, hujung sekali saya akan bagi skrip macam mana nak cakap dengan owner untuk dapatkan listing. Itu yang paling penting. Okay, so 10 sifu ni, eja tanah sini, dapatkan 10 eja tanah sini. So kita buat macam aktiviti budak-budak sekolah menengah lah kan, time sekolah sama sampai sekolah sama selalu buat benda ni. Dapatkan 10 nama ejen hartanah senior yang korang rasa perform, contact dia orang, dapatkan nama, number phone dan area mana yang dia orang cover, dan list down supaya nanti kalau korang jumpa setiap kali meeting kat mana-mana, korang spend time untuk dia orang ni rapat dengan korang. Okay, so 10 sifu eja tanah senior lah sifu tu. Sebab eja tanah senior ni lah yang akan bantu korang untuk cukupkan korang punya 16 appointment seminggu. Percayalah cakap saya. So saya ada bagi format kat bawah ni. Okay, nama Abu, contoh agensi mana, okay, then apa yang korang belajar dengan diorang. Alright, so benda ni basic lah. Dan untuk 16 appointment seminggu, saya letak dalam Google Calendar. So korang boleh buat macam ni. Okay, Google Calendar, letak format macam ni. So download lah Google Calendar. Ini salah satu contoh jadual saya pada tahun lepas, Januari. Okay, tengok penuh ni kan, penuh. Ni pun ada yang tersorok ni, kalau tak memang penuh lah. So contohlah aktiviti, kebanyakan aktiviti adalah pada hari weekend, Sabtu Ahad. Okay, so saya ada cerita sikit pasal referral. Okay, tak semua orang yang akan bagi referral, so referral tak semestinya quality. So korang akan tengok benda-benda ni dan lebihkan perhatian kepada sumber referral. Okay, so saya ada tulis kat senarai bawah ni 100 nama yang korang dapat tu. Siapa yang tanya saya pasal 100 nama yang korang kena buat tu, yang ni lah korang kena buat. So dekat sini ada nama, number phone, relationship korang dengan dia apa, lepas tu listing nama orang yang di-referkan, rumah kat mana, okay, dan siapa nama orang tu. Then barulah korang transfer ke Trello. Kejap lagi saya bagi format Trello. So kalau korang So kalau korang tak buat benda ni, macam mana korang buat? Okay, so yang baru-baru tu baca lah. Okay, janganlah panik tak tahu nak buat apa. Lepas tu apa yang korang panik, buku ni pun tak baca kan. Bacalah dulu sementara ni. If owner sendiri yang cakap commission agent hanya 2%, saya cakap terus terang saya ambil 3%. So nanti saya bagi tahu ayat lah kenapa 3%. Tadi pun ada owner yang memang saja nak kurangkan commission saya, tapi lepas saya goreng, saya negotiate dengan dia, so far dia okey, bagi je kita extra lagi. Okay, so jangan lupa buat format ni, tuliskan, biasakan menulis. Tak dalam menulis pun type lah kan, tulisan takut tak faham tulisan tinggi. Okay, so lepas dah dapat 100, then buat temu janji 15 appointment seminggu. Alright, so semua dah ada dalam ni dah. Apa apps korang nak download, timeline dengan fact sheet. Okay, timeline sheet dengan fact sheet tu korang should baca lah, patut dah baca lah kan. So ni fact sheet, saya bagi contoh, saya ulang
ni fact sheet, apa detail nak kena ambil kat rumah tu, supaya korang nampak profesional. Dengan adanya fact sheet ni, owner akan nampak korang profesional. Percayalah cakap saya. Okay, second one adalah timeline sheet. So, dapat ni janganlah bulat-bulat. Ambil. Memang saya sengaja letak nama saya supaya korang buat sendiri. So, buat sendiri supaya korang lebih faham dan korang tahu. Lepas tu buatlah sendiri. Kiraan-kiraan ni, earnest deposit berapa, balance deposit berapa. Kalau owner punya cost, saya letak kat sini. Cost untuk owner, apa dia? 1, 2, 3. Apa dia? Dan saya explain proses jual beli ni dekat owner. Alright, so kejap lagi kita akan cerita pasal ni lah. And kita akan ada senior agent. Tak silap saya nanti 28-29 induction course. Kita juga ada ceritakan tentang ni. So korang print lah, siap-siap belajar lo. Belajar, study sendiri. Masa tengah banyak kan perintah buku kurung ni, pengehatan pergerakan, apa nama bahasa Melayu dia, sorry lah. So untuk strip pergerakan korang ni, dan dalam masa sama korang try lah baca-baca, tengok dokumen apa diperlukan, Google kan ada. Okay, daripada layan lagu Alif Syukri tu, baik korang buat ni. Ada juga faedah kan. Okay, so saya nak bagi tahu korang apa ayat yang nak digunakan untuk dapatkan listing owner. Okay. So, kita getting serious ayat untuk dapatkan listing owner. Yang pertama, saya start daripada atas, tengok soalan-soalan korang. Ada soalan cakap tanya Kalau tak jadi boring pula aku cakap seorang. Okay, so yang pertama adalah macam mana nak dapatkan listing daripada owner. Hari tu Zairi ada ajarkan dalam kelas macam mana dapatkan listing kan. So daripada 100 nama tu yang saya bagi tahu kat tadi tu, so apa yang korang nak cakap dengan orang? Normally selepas dapat 100 nama tadi, apa yang korang kena buat? Yang pertama adalah korang call lah. Tanya dia, Assalamualaikum, ada tak kawan family member kau yang nak jual rumah? Sebagai contoh, tadi kan 100 nama. Mana tadi? Alright. Contoh macam ni. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Ni aku ni Syuk. Dulu kita pernah satu kerja, satu office dekat CMB Bank. Lepas tu tanya dia, boleh cakap tak bro? Okay. So saya terus cakap, macam ni, aku dah jadi ejen tanah. So, kau ada tak kawan family members saudara mara yang nak jual rumah? Kalau ada, boleh tukar refer kat aku. Selalunya company aku ada bagilah referral fee. So, nanti kau dapatlah something, beberapa ratus kalau dapat jual rumah ni. Depends on value rumah dan siapa yang jual lah. Normally macam tu. Okay. So, letak telefon, call lagi. Assalamualaikum Karim. Aku ni Syuk. Ex-schoolmate kau. So, ada tak owner rumah, sorry ganggu, aku just nak beritahu yang sekarang ni aku jadi agent property, dan ada tak rumah yang kawan kau family member saudara mara yang nak jual rumah? Kalau ada, boleh tolong refer. Company aku ada bagi referral scheme. Selalunya contoh rumah RM300,000, normally kau akan dapat RM900 lah. Refer je, company akan bayarkan. Kalau aku jual seorang dapatlah RM900, tapi kalau aku jual dengan tim aku, share dengan orang lain, kau dapat dalam separuh lah, RM450. Normally diorang akan bagi. So far saya buat hari tu 30 orang. Saya call 30. Saya dapat 12 listing. Dan dalam 12 listing tu 7 saya jual. So not bad lah. Okay. So itu yang pertama. So yang kedua, korang call untuk set appointment dengan owner. Dan lepas tu call lah dengan owner kan. So dengan owner ni banyak cara. Satu melalui mudah.my. Yang kedua melalui referral seperti yang saya cakap ni. The best adalah referral lah. Yang ketiga daripada FB Ads. Yang tu korang kena belajar nanti. Yang keempat boleh jadi Google Ads juga. Yang kelima korang boleh dapat daripada networking lah. Which is sama lah referral kan. Yang kelima korang boleh dapat daripada ni. Google Business. Okay. Google Business pun boleh dapat. Dan seterusnya daripada blog pun korang boleh dapat. So banyak cara untuk dapatkan listing. Master list pun boleh. Okay. So berkaitan dengan listing, cara dapatkan listing ni, saya akan minta seorang ejen tanah sini yang akan share dengan korang macam mana nak dapatkan listing.
khas cara nak pakai listing. Okay, so maknanya dalam satu video tu, live tu nanti kita akan cerita macam mana dapat listing je. Alright, so ini yang pertama lah untuk cara nak dapat referral. And then bila jumpa owner, okay, bila jumpa owner, selalunya saya akan cerita benda ni, timeline sheet. Kita akan ambil detail fact sheet. Okay, ambil detail rumah tu dulu. Okay, dan timeline sheet. Normally saya akan minta untuk jumpa owner tu. So cakaplah, tuan, saya memang nak jumpa rumah, saya memang nak jumpa ni sebab saya nak tengok rumah tu macam mana. Okay, dan saya nak explain proses jual beli. Korang ada masalah tak untuk jumpa owner? Selalunya saya okey je lah, tak ada masalah pun untuk jumpa owner. So far saya memang minta owner untuk jumpa dia dekat rumah dia dalam masa sama, explain dia proses jual beli dengan kos yang terlibat selain daripada ambil gambar lah. Okay, so simple je. Kadang-kadang saya memang push untuk eksklusif, kadang-kadang tak. Tetapi tengok keadaan. Kadang-kadang saya ambil eksklusif, kadang-kadang tak. Macam dulu rajin lah ambil eksklusif, sekarang macam kurang sikit lah kan. So cara nak explain dengan owner tu, yang tu pun saya akan cerita dekat video lain. Sebab saya nak korang baca sendiri dulu. Okay, sebagai homework, korang baca sendiri dulu apa yang saya bagi ni, fact sheet, apa benda, timeline sheet ni, baca. So ini sebagai homework korang. Sebagai pembeli ni sebenarnya untuk pembeli. So sebagai owner, apa cost untuk owner? Yang pertama, homework korang, cost untuk owner. Yang kedua adalah cost untuk buyer. Dan korang study proses jual beli ni dan macam mana korang nak explain dekat owner berkaitan dengan proses jual beli ni. Saya akan bagi contoh video apa yang saya buat dekat YouTube sebagai reference korang dan cuba praktis dekat rumah. Okay? Sebenarnya tak susah pun untuk mengayat. Kerja kita adalah mengayat sahaja. Alright? Okay. Cara nak nego dengan owner yang minta 3% diskaun. Lagi-lagi owner dari Moda.my. Okay. Ayat saya dengan owner yang nak minta 3% ni, dia nak minta diskaun lah kan. Kita minta 3%, kita nak minta 2% ke 2.5 kan. So normally saya akan cakap macam ni. Assalamualaikum tuan, minta maaf, saya memang tak boleh nak tabuh harga. Perkara pertama yang saya cakap, maaf tuan, saya tak tabuh harga. So saya tak tabuh harga. So saya cakap, first saya tak tabuh harga sebab kos untuk iklan meningkat tuan. Lepas tu sekarang ni kos untuk dapatkan satu rumah, saya spend 1,000 belum tentu lagi dapat bayar. So ayat saya pertama, which is kos kita memang meningkat, cuma kita quote dengan orang, share kos semua. Okay, baru dapat, kadang-kadang baru dapat bayar. Okay, so cara pertama saya cakap macam tu, kos tinggi tuan. Lepas tu kita pun bila kita jual belum tentu lagi dapat hasil. So saya kena keluarkan modal saya dulu, iklan, dapat modal, dapat balik hasil belum tentu. So that's why saya perlukan 3% tu. Normally saya cakap macam tu lah. Dan 3% ni tuan, bukan saya sahaja saya makan seorang, saya kena share dengan company. So company akan ambil 40% dulu, saya 60 je. So daripada 60 ni, tolak lagi marketing cost, makan minum, saya punya marketing apa semua tu, tinggal berapa je. So memang saya perlukan 3%. Normally cakap dua ayat ni, diorang akan kesian lah. Okay, so normally saya gunakan dua ayat ni je. Macam tadi dia cuba nego dengan saya gunakan dua ayat ni. So far dia bagilah apa yang saya nak. Okay, macam kes saya tadi tu, mula deal biasalah kan 3%. Suddenly dia minta diskaun pula. Sebab apa? Thank WSP pula, buyer nak bagi full deposit kan, 3% kan. So time tu pula dia nak minta diskaun. So berbetah sikit lah dengan dia sekejap. Buat cara baik lah, janganlah korang naik suara ke apa. Keep calm, stay patient dan cuba negotiate balik dengan dia. Kerja kita negotiator kan, negotiate lah. Macam mana dia dengan owner yang ada bad experience dengan previous agent? Okay, so owner yang ada deal bad experience dengan previous agent ni, korang kena macam ni. Pertama adalah korang kena tunjukkan korang ni sincere nak jual rumah dia, betul-betul nak jual rumah dia. That's why saya cakap tak semua orang, tak semua agent yang bawa fact sheet ni jumpa owner. Dan lagi tak ramai agent yang bawa timeline sheet ni jumpa owner. So selalu saya akan bawa jumpa owner sebab first kali yang saya akan cakap dengan owner adalah
Assalamualaikum tuan, minta maaf saya tak tahu apa ejen lain yang cerita dengan tuan, tapi boleh tak saya explain sendiri proses jual beli ni, sebab kita tak nak takut tuan faham lain, saya faham lain, dan kita tak nak gaduh di kemudian hari. Normally itu ayat pertama yang saya cakap dengan owner bila saya keluarkan benda ni, timeline sheet ni, saya explain dengan dia. Okay? So far, nak kata saya jumpa owner yang ada bad experience dengan agent, ramai. Itu dah jadi kebiasaan. Memang ramai. But, macam mana you nak convincekan dia, at least, walaupun tak jualkan rumah dia, dia nampak you seorang yang sungguh-sungguh dan honest lah. Walaupun korang tak jual rumah dia, dia bagi korang referral yang lain-lain. Macam ada satu klien tu, saya tak jualkan rumah dia pun, tapi saya jual rumah ke kawan dia orang. Rumah dia tak jual lagi sampai sekarang. So, sebab tu lah, penting benda ni, timeline sheet, fact sheet. Ini adalah tools yang korang kena buat. Nampak simple kan? Sebab sangat-sangat penting. So, bawa lah ketika jumpa owner dan jumpa buyer. Kalau tak ada sangat, kalau korang nak mahir, bawa lah kertas A4 tu. Tapi kalau boleh printed lah, nampak tulisan kemas sikit kan, sebab kita nak bagi klien lah. Okay. So, hopefully saya menjawab soalan. Co-A tu apa? Co-A tu co-agent tuan. Contohnya kalau rumah tu 300,000, kita pegang owner, agent lain yang bawa buyer. So, commission bahagi dua. So, co-agency lah. Kalau dia agent luar, co-agency lah. Co-agent. Eksklusif ni biasa berapa lama? Kalau ada nak co-broke boleh ke? Nak co-broke boleh. Eksklusif ambil berapa lama? Depends. Saya depends. Normally orang ambil lebih kurang dalam 6 bulan. Tapi saya selalunya saya ambil lebih kurang dalam 2 bulan, 3 bulan, sebulan pun ada. Okay? Tengok case. Jual atau sewa dapat referral free? Semua. Both. Oh, jual saja dapat bagi kat orang referral kan? Both. Dua-dua. Okay? So, kalau korang enjin baru, cuba fokus rumah 300,000 ke bawah. Lebih. Cuba fokus rumah 300,000 ke bawah. Lepas tu, cuba fokus on rental. Kalau tak dapat 300,000 ke bawah, agak rasa macam slow sikit, fokus on rental. So, rental pun lebih laju lah, lebih senang nak claim. Tapi saya suka korang buat subsale. Besar sikit commission. Tapi kalau ada rental, buat je. Commission lebih cepat. Ayat macam mana nak goreng owner? Ayat apa tu? Nak goreng owner apa tu? Untuk turunkan harga ke apa? Boleh bagi detail tak? Nak mengayak owner untuk apa tu? Kalau nak mengayak owner untuk turunkan harga, yang pertama, saya bukan setakat mengayak lah. Kita ada bullet lah. Make sure apa yang korang cakap tu, make sure ada bullet. Sebagai contoh, bullet tu macam ni. Make sure korang cakap tu ada bukti. Ada fact, fakta dan bukti. Bukan sekadar emosi semata-mata. Okay? Memanglah kita nak jual, tapi make sure berkaitan, kena ada fact lah. So, contoh fact tu adalah tengok kawasan sekeliling jual berapa, pesaing jual berapa, and dah berapa lama dia tak jual. Okay? So, korang daripada situ lah korang dapat turunkan harga owner. Satu adalah daripada harga pesaing. Second adalah daripada keadaan-keadaan semasa sekarang. So, yang ketiga daripada korang tengok bricks. Tengok pesaing korang, berapa latest transaction sebelum-sebelum ni. Macam mana, berapa orang jual pun boleh jadi panduan untuk korang goreng dengan owner untuk turunkan harga. Okay, ada soalan lain? Ada apa-apa yang saya termiss tak? Takut ada. Kalau ada apa-apa yang saya termiss, mohon bagi tahu Mohon bagi tahu sebab banyak sangat cakap ni, takut terlupa. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Alright. So, sebagai eja tanah baru, fokus untuk dapatkan listing owner yang nak jual. So, benda basic yang korang boleh buat adalah yang pertama, contact saudara mara, family member ataupun bagi tahu orang yang Assalamualaikum, hai, saya Syukri. Assalamualaikum, hai, sorry bro, sorry ganggu, aku Syukri. Kawan sekolah dulu. So, normally dia kenal kita kan, tak kenal kan. So, bagi tahu orang, sekarang ni aku jadi eja tanah. Kalau ada family member saudara mara yang nak jual rumah, boleh tolong referkan. Normally, company aku akan bagi referral fee lah. So, contohnya rumah 300,000, kau dapat dalam RM900. Kalau aku jual seorang, tapi kalau ada tim aku jualkan, lebih kurang dapat 400 macam tu lah. Normally, saya dapatlah referral. Kena banyakkan kerja
kena banyakkan leads supaya korang punya aktiviti pun banyak. So dalam ni saya ada cerita pasal funnel kat mana kat sini. So korang kena ada banyak leads supaya korang boleh dapat berapa quality appointment seminggu, dan database tu berapa yang list yang korang boleh jual dengan kadar segera dan berapa yang korang close. So ni adalah contoh sales funnel saya tu. Okay, so kalau dah cukup tentang ni, saya nak buka Trello pula. Okay, saya takut ada termis lah. Kalau termis tolong bagi tahu. Okay, so this is my Trello. Okay, selalu owner agree untuk set viewing sekiranya ada confirm buyer sahaja. Macam mana kita nak handle benda ni? Macam ni bro, saya selalu cakap dengan owner, tuan, saya takkan confirm, saya takkan cakap dengan tuan, orang tu adalah confirm buyer selagi dia tak bayar booking. Normally saya cakap macam tu, selagi tak bayar booking. Dan selagi saya tak tengok sini rumah tu, sebab saya tak nak buang masa tuan. Saya tak nak buang masa tuan, saya tak nak buang masa buyer, saya tak nak buang masa saya sendiri. So, saya prefer saya jumpa tuan dulu, saya explain pasal jual beli, kos yang terlibat supaya tuan tak terkejut nanti. Dan saya nak tahu dulu requirement tuan, adakah requirement tuan ni buyer boleh accept. Lepas tu, kalau dia boleh accept, baru saya bawa dia jumpa tuan. Baru saya bawa dia jumpa tengok rumah tuan. Kalau tak, saya prefer saya datang dulu tuan. Kalau tuan tak nak lama, bagi saya 10 minit je. Saya datang, ambil gambar, saya explain kos proses jual beli yang terlibat. At least, saya dah explain kat tuan, saya dah lega, saya tak nak gaduh kemudian hari. Lepas tu, baru saya cari buyer. Normally saya cakap macam tu. Okay? Dan selalunya takkan jadi 10 minit bro. Selalunya takkan jadi 10 minit bro. Dia akan jadi lebih. So, dia akan jadi berapa? Selalunya sejam. Sejam setengah. Okay? Sebab yang banyak cakapnya bukan kita, dia. Dia yang banyak tanya. Okay? Dia yang banyak tanya. Ni apa, kos ni apa benda semua. So, lagi banyak dia tanya, lagi bagus. Sebab lagi banyak tanya, lagi banyak cakap, lagi banyak dia bongkarkan dia punya kelemahan, cerita-cerita dia kenapa nak jual, dan korang dapat bullet point ni untuk turunkan harga pada masa akan datang. Okay, so that's why korang cubalah seboleh-bolehnya untuk inspect rumah tersebut. Okay, faham? So hopefully membantu. Saya jawab Mel tu Jack. So nama sebenar ke ni? Okay, so saya nak bagi tahu korang funnel saya. Okay. So dekat sini ada leads to follow up. Okay, nombor 2 listing. Leads to follow up ni adalah leads yang saya dapat, saya belum tapis. So saya pergi kepada listing and then buyer to follow up. Sekiranya saya ada pegang buyer, listing ni pegang owner, buyer to follow up and then close, berapa yang close, and then berapa saya yang claim. Okay. So ni tak lengkap lah, saya tak adalah tunjuk semua kan. So dekat sini, ayuh, sekejap So ya, kenapa? Tak ada air. Kenapa? Malam ni macam tak ada air. Siapa cakap? Lalu orang ada announcement. Hari ke? Okay. So sebagai contoh, sebagai contoh. Okay. So contohnya rumah ni. Okay, rumah ni. Rumah ni saya siap letak leads. Okay. Rumah ni saya dapat leads daripada Facebook. Okay, puan semua ni. So ni nombor dia apa semua. Janganlah ambil, janganlah call kan. Penat dapat ni. So yang ni collect detail dah, inspect dah, jumpa owner dah, share dengan rent pun dah, posted pun dah, follow up pun dah. Okay, close dengan claim je belum. So dekat Trello ni korang boleh lah tick. So tick tu nanti dia akan cross lah. Okay, and then dekat bawah ni korang boleh komen. Komen tu sebagai contoh, owner daripada asal, harga asal 630, harga diturunkan ke 580k. So korang letak komen kat sini, dan komen ni ada tarikh, so korang tahulah bila last harga diturunkan. Okay, and then bila dah lepas tu korang labelkan lah.
Macam ni saya labelkan Google, owner direct buyer, mudah, referral, tak apa lagi, Facebook, buyer daripada iProperty, Property Guru. Kalau buyer daripada iProperty, klik iProperty, Property Guru, klik Property Guru. Sebab apa? Sebab korang nak tahu dari mana korang dapat buyer dan dari mana korang dapat listing. Okay? So, checklist. Buat checklist. Checklist selalu saya letak ni lah, collect detail, inspect, jumpa owner, share dengan rent, posted, follow up, close, claim. Okay? Kalau ada attachment, boleh letak attachment, SMP ke apa ke. Due date, letak due date, exclusive period due date korang ke apa ke, boleh letak. So, saya letak macam tu lah. Sebagai contoh. Katakanlah, dah close. Drag sahaja ke close. Tak susah, drag je. Okay? Kalau tak, janganlah. Alright? So, sebagai contoh. Contohnya, kalau saya pegang buyer. Macam ni buyer dapat, saya dapat daripada mudah.my. So, check kelayakan dah, inspection dah, booking dah, belum SMP dah, hari ni baru claim. So, complete lah. Kita punya checklist, 100%. So, saya gunakan benda ni untuk saya monitor saya punya buyer dan juga owner. So, sama juga. Untuk buyer, saya letak ni lah, check kelayakan, inspection, booking, loan, approve, SMP, claim. So, kat bawah ni kau tulis lah, submission loan bila, sign SMP bila, completed claim bila. So, semua ada dalam ni. Okay? So, korang boleh tahulah funnel korang macam mana. Then, daripada data-data ni lah, korang dapat gunakan korang punya database untuk ask for referral. So, dengan klien-klien yang ada, korang call lah. Ask for referral. So, macam tu lah saya buat. Okay? Trello ni freemium ke premium? So far free. Yang saya kurang faham soalan ni. So far free. Freemium ke premium? Aku tak tahu bro. Tapi so far free. Banyak yang konteks semua. Okay, cuma tangkap gambar tu tak boleh sebab ada tenant. Ada ayat tak? Kenapa ada tenant tak boleh ambil gambar? So macam ni. Kalau owner tu dia takut tenant dia caw sebab kita nak ambil gambar, kena explain dengan dia. Assalamualaikum tuan, dia macam ni, saya kena ambil gambar rumah ni sendiri sebab saya kena explain dekat buyer condition rumah ni macam mana sebelum saya bawa dia datang. So saya tak nak menyusahkan tenant banyak kali, dan saya tapi siap-siap dulu, saya tengok rumah tu tapi siap-siap dulu sebelum saya bawa buyer datang lah. Normally macam tu. Saya kalau boleh memang nak tengok rumah. Normally saya cakap macam tu lah. Biasakan diri tengok rumah bro, sebab takut nanti apa-apa jadi, buyer tanya, kita tak dapat jawab, nanti takut kita bergaduh kemudian hari pula. Tak biasa macam tu. Ataupun kalau buyer tanya soalan, kita tak boleh nak jawab. Kejap ya. Lepas turunkan harga, baru explain kos terlibat, semua macam tu, etc. Lepas dah dapat turunkan harga owner, baru explain kos yang terlibat. Sekejap, tak. Jadi, harga mana ni? Okey. Kos yang terlibat, cerita daripada awal. Kos yang terlibat. Sebab kos kita lebih pada based on percentage. Okey, yang lain tu tak ada beza sangat macam legal fee tu. So, cerita daripada awal. Jangan cerita kemudian. Takut nanti gaduh. Bertekak kemudian hari tak biasa. So, better argue awal-awal sebab korang boleh tahu apa expectation owner. Okay? Alright. So far tu je lah. Nak dekat sejam dah. So far bermanfaat perkongsian pada hari ini. Dan I wish you guys all the best. Dan jumpa lagi pada live akan datang. Okay. Assalamualaikum. Bye.